Salam sejahtera pelajar semua. Okey, ini adalah satu video untuk menunjukkan beberapa setting yang perlu kamu lakukan untuk LITA A-Stable Multivibrator atau A-Stable Timer. Okey, yang kita akan gunakan dalam lab 4. Okey, seperti yang kamu boleh lihat, lukisan ni menggunakan komponen yang sama seperti dalam lab, iaitu R1 12K, R2 4.7K, C1 1 mikrofarad, okay, dan C2 0.01 mikrofarad. Okay, so ada pelbagai cara untuk melukis LITA ini. Yang penting ialah kita nak gunakan semasa nak cari IC tu, okay, cari di bawah dan kamu boleh dapatkan IC 555. Okay, memang dah ada. So gunakan IC yang tu dan dia akan terus keluar pin-pin designation dia, iaitu macam reset, VCC dan sebagainya. Okay, dia tak keluar nombor pin. So kamu kena ingat discharge, trigger, threshold tu pin apa. Okay, berdasarkan kepada gambar rajah A-Stable operating mode. Okay, sebentar. Okay, so lepas tu untuk power supply kita, ada pembetulannya dalam lab sheet digunakan AC, so sepatutnya kita gunakan VDC dan settingkan, okay, setkan voltannya pada 12 volt. Okay, next. Okay, saya telah ubah sedikit, contohnya untuk control. Okay, control ni, voltage control ni kita sambungkan kepada kapasitor C2 yang kita gunakan untuk mengurangkan noise. Okay, dan saya terus sambungkan ke ground di sini, saya tak shortkan bersama. So yang lain tu, okay, yang bahagian lain tu kita shortkan ke ground. Okay, so once dah siap yang tu, seterusnya ialah untuk mengambil bacaan. Okay, bacaan kita ambil satu ialah di bahagian output. Okay, so bila kamu klik, ambil untuk volt. Bukan volt 1 tu, okay, tapi volt sahaja di titik output. Untuk input, kita nak ambil pada pin 2, iaitu trigger. Okay, so kalau sama ada kamu klik di sini, ambil volt 2 dekat pin trigger itu, ataupun kamu juga boleh klik pada di atas kapasitor, okay, dan ambil bacaan pada volt 1 ni. Titik volt 1 yang di atas kapasitor di antara R2 dan C1. Okay, itu adalah titik di mana kita nak dapatkan bacaan. Okay, so untuk titik di sini, ini adalah masukan kepada pin trigger. Okay, dalam kata lain, kita nak ambil voltan, bacaan voltan pada kapasitor. Okay, dan kita nak bandingkan dengan output. Next, yang perlu kamu setting, okay, ialah di bahagian circuit properties. Okay, di bahagian transient analysis, start setkan pada 10 milisaat. Okay, milisaat. Stop pada 50 milisaat. Okay, dan pointsnya sebanyak 100. Okay, yang lain tak perlu ubah apa-apa. Yang ni mungkin, yang ni pun tak perlu sebenarnya. Okay, so next. Dan satu lagi, okay, semasa kita run, kita boleh run macam biasa. Dan kita akan dapatkan keluaran kita. So perhatikan ya, bahawa keluaran yang warna purple tu adalah output 555 timer. Okay, kita dapat square wave. And then yang hijau tu adalah voltan pada kapasitor. Okay, so kalau kamu telah buat pengiraan menggunakan teori, kita tahu bahawa voltan kapasitor maksimumnya adalah 2/3 daripada VCC kita. So kalau VCC kita gunakan 12 volt, maka voltan maksimum untuk kapasitor adalah 8.
Okey, 2/3 daripada 12 volt ialah 8 volt. Okey, so kita boleh perhatikan dekat sini. And then voltan minimum, okey, sebelum kapasitor untuk kapasitor dia discharge sehingga 1 voltan minimum iaitu 1/3 daripada VCC. So kalau buat kiraan, kamu akan dapat 1/3 daripada 12 volt ialah 4 volt. Okay, so ini yang sepatutnya kita dapat. Dan untuk output maksimumnya ialah sampai 12 volt. Okay, satu lagi ialah perhatikan. Okay, perhatikan corak gelombang kita semasa kapasitor charging, gelombang kita akan high. Semasa kapasitor discharge, gelombang kita akan menjadi low. Okay, so semua ni yang telah kamu pelajari dalam teori. Okay, so kita perhatikan outputnya. Okay, untuk pengukuran, okay, untuk memudahkan pengukuran, so kita akan masukkan apa yang kita panggil sebagai cursor. Okay, kalau di sini kita tak dapat nak ukur. Jadi, contohnya di bahagian output, okay, klik pada gelombang kita tu. Kemudian, di bahagian setting, okay, kita klik macam biasa, show box, show graph, show indicator, show plot. Kemudian, klik pada ni. Ada dua cursor yang kita boleh gunakan. So, di sini saya setkan output tu sebagai cursor 2. Okay, kamu boleh juga setkan dia pada cursor 1. Tak ada masalah. Okay, either cursor 1 or cursor 2. Kemudian, okay, savekan. Dan ulang perkara yang sama untuk voltan dekat kapasitor. Okay, klik pada voltan tu. Kemudian, klik pada settingnya. Okay, dan sekali lagi, show value dan sebagainya. Dan kalau yang output tadi cursor 2, so sekarang input ialah cursor 1. Okay, dan hide. Dan bila run, okay, semasa run, pilih option run untuk run and show all. Okay, bukan run saja, run and show all. So, C1 dan C2 di sini menunjukkan cursor kita. Okay, so tak nampak lagi. Bila kita slide, itu cursor kita. Okay, so contohnya kalau kita nak ambil bacaan pada voltan kapasitor. Okay, masa untuk high dan masa untuk low. Okay, so untuk high dia bermula dari titik ini, masa untuk dia high. Dan kemudian gerakkan slide untuk cursor yang kedua. Okay, gerakkan sehingga kita dapat pada persimpangan ni. Okay, so kena berhati-hati. Dapat bacaan, okay, pada puncak ni. Dan kemudian kita lihat bacaan untuk paksi X. Okay, so kita lihat ini kedudukan C1, bacaan untuk C1 atau cursor 1. Ini adalah bacaan untuk cursor 2. Okay, so kita nak dapatkan ukuran untuk time high. Kita tolak, okay, daripada X untuk cursor 2 ni, tolak dengan kedudukan X untuk cursor 1. So, kita akan dapat bacaan time high kita dalam milisaat. Untuk dapatkan time low, lagi sekali gerakkan cursor, okay, ke kedudukan yang untuk nak okay, dua cursor tu mungkin tak nampak sangat. Okay. So, kita lihat untuk time low, lagi sekali ambil bacaan X yang kedua, tolak dengan bacaan X yang pertama. So, 22.1 tolak dengan 18.2 milisaat. Okay, so itu adalah untuk mendapatkan TH dan TL. Okay, dan kalau nak dapatkan bacaan untuk tempoh, satu tempoh gelombang, so just slidekan cursor tu. So, tempohnya ialah, sorry, di sini cursor di sini. Cursor satu lagi, gerak ke sini. Okay, lebih tepat ambil yang di tengah ni. So, ini adalah bacaan tempoh. Okay, tolak C2 ni, bacaan XC2. Tolak bacaan C1. Okay. Dapatkan tempoh. Dari tempoh tu boleh dapatkan frekuensi. Okay, dan sebagainya.
So itu adalah cara untuk mendapatkan bacaan bagi tempoh. Tempoh untuk TH dan TL. Dan kalau nak baca bacaan voltan, maka kita tengok dekat bahagian Y-nya. So contohnya kalau kita nak buat nilai untuk dia dah hilang. Untuk contohnya kalau kita nak buat bacaan untuk keseruan. Contohnya kalau kita nak dapatkan bacaan untuk voltan kapasitor, maksimumnya. So sini kita boleh dapat lebih kurang 7.95 volt, atau 8 volt. Dan bacaan untuk voltan yang kedua iaitu minimumnya. So boleh move ke sel yang sama juga ke point ni. So minimumnya kita dapat lebih kurang 4.21 volt. So saya harap video ini telah boleh membantu pelajar untuk mendapatkan bacaan, serta membetulkan beberapa kesilapan yang ada dalam dita yang asal. Sekian, terima kasih.